Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah in istata'." Nabi SAW mengatakan, apabila setiap kamu mengafatkan saudaranya, maka hendaklah dia memperelokkan kafannya sekiranya boleh. Maka berdasarkan hadis ini tuan-tuan, dikatakan bahawa Abu Nasr Abdullah bin Sa'id bin Hatim Al-Wa'ili Al-Sistani Al-Hafidh mereka dalam kitabnya mengatakan, mazhab salafun salih yang semuanya berdasarkan Al-Quran dengan jelas mengatakan bahawa apabila kamu mengafankan mayat saudaramu, maka hendaklah kamu memperelokkan kafan mereka, kerana mereka saling bermegah-megahan dan mengunjungi di dalam kubur mereka. Di sini kita lihat bagaimana amalan salafun salih. Mereka ini bila mengkafankan jenazah, mengafankan saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, mereka akan buat dengan secara yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan pakaian yang mewah. Maksud pakaian yang mewah ni bukanlah pakaian yang mahal, tetapi pakaian yang baru dan pakaian yang putih. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka itu roh-roh yang berada dalam kubur. Mereka akan saling menziarahi antara satu sama lain ketika mana mereka telah dimasukkan ke dalam kubur. Dan ketika itulah tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana penafsiran salafun salih tentang hadis ini, dia mengatakan bahawa roh-roh ini akan bertemu dengan waris-waris mereka, yang mana suami akan bertemu dengan isteri mereka, keluarga mereka, atuk nenek moyang akan bertemu dengan cucu-cucu mereka sendiri. Dan ketika itulah mereka akan saling bermegah-megahan dengan pakaian mereka masing-masing. Dan begitu juga yang tafsirkan oleh sebagian di kalangan ulama dengan mengatakan bahawa dan sesungguhnya roh-roh ini mereka berada dalam perut burung yang berwarna hijau dan berwarna putih. Mereka akan bebas terbang ke mana sahaja di dalam syurga Allah Azza wa Jalla, dan akan pergi dan melintasi sungai-sungai yang berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan di manakah burung tersebut akan duduk, dan di situlah mereka akan saling bertemu dan berjumpa dengan roh-roh keluarga-keluarga masing-masing. Dan ada pun roh yang bersendirian, iaitu golongan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ini juga akan bertemu dan akan ditegur oleh roh-roh yang lama. Dan kalau kita lihat, Ibnu Mubarak berkata, aku amat suka mengafankan mayat dengan pakaian yang dipakainya untuk solat. Dalam ayat ini dikatakan bahawa kain yang digunakan untuk solat, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, pakaian yang terbaik untuk dibawa untuk solat ialah pakaian yang berwarna putih. Dan Nabi katakan, wa kafinu mautakum, dan kafankanlah pakaian warna putih itu untuk jenazah kamu. Maka dalam ayat ini perlu untuk kita tahu bahawa kain kafan yang terbaik adalah kain kafan yang berwarna putih. Tujuan adalah untuk mereka ini bermegah-megahan dan bertemu dengan ahli keluarga mereka ketika mana mereka masuk di dalam kubur. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat faqaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha." Nabi SAW menyatakan dalam hadis Al-Bukhari, Nabi katakan bahawa apabila jenazah orang yang salih itu dibawa ke kubur untuk dikebumikan, maka ruhnya akan berkata, kebumikanlah aku segera. Qaddimuni, maka segerakanlah pengurusan aku, kebumikanlah aku segera. Tetapi apabila jenazah itu bukan orang yang salih, maka dia akan berkata, oh celakalah, ke manakah kamu akan membawa aku? Suara terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Apabila manusia terdengar suara mayat tersebut, la sa'iqa, maka nescayalah manusia itu akan lari, ataupun nescaya manusia itu akan pingsan. Di sini dikatakan bahawa dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas, ditambah roh tersebut akan berkata, wahai keluargaku, wahai anakku. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menyegerakan mengebumikan jenazah. Apabila dia orang soleh, maka perkara tersebut lebih baik baginya. Akan tetapi dia sekiranya bukan orang yang soleh, maka meletakkannya di atas bahunya untuk dibawa ke kubur merupakan satu perkara yang buruk.
Seperti mana kita dah ceritakan pada kuliah-kuliah yang sebelum ni tuan, kenapa mereka tak nak untuk disegerakan? Kerana mereka dah tahu dah tempat kembali mereka. Mereka dah tahu dah bagaimana nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka ataupun azab yang Allah janjikan kepada mereka. Baik, kemudian di antara perkara yang lain dibahaskan oleh Imam Qurtubi, dia mengatakan bahawa di antara perkara yang disunatkan, diharuskan ialah membentangkan kain alas kubur ketika nak mengebumikan jenazah. Dalam ayat ini dikatakan bahawa Abu Hudubah Ibrahim bin Hudubah berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan seseorang yang telah meninggal dunia ke kubur. Ketika mayat itu akan dikebumikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar membentangkan kain di atas kubur itu. Kemudian berkata, janganlah kamu melihat ke dalam kubur kerana itu merupakan amanah. Mungkin saja tadi peringkat mayat terbuka dan boleh kelihatan ular hitam yang melingkar pada lehernya. Maka berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan, menjadi satu amalan di antara orang-orang terdahulu ketika mereka nak masukkan jenazah ke dalam kubur. Kalau kita lihat di Madinah sekalipun dipakai, mereka akan alas kain supaya apa tuan-tuan? Supaya menjaga kaiban jenazah. Kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat jenazah tersebut dengan terbukanya aurat, kadang-kadang ikatan tersebut tak sempurna, maka bila ini dipegang dan sebagainya akan terbuka aurat. Maka perkara-perkara sedemikian menjadi tuntutan kepada kita untuk memelihara mereka. Dan juga lebih lagi teruk seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keazaban yang Allah berikan kepada mereka. Jadi perkara-perkara sedemikian yang boleh melihat adalah orang yang menguruskan jenazah. Hari ini kita lihat tuan-tuan, bagaimana bila jenazah itu diuruskan, berkerumun orang nak tengok tuan-tuan, nak masuk sini sekian-sekian, ada orang cakap ni kena sekian. Maka perkara-perkara tersebut tuan-tuan dikhawatiri bila berlaku kaiban kepada jenazah tersebut akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang akan disebarkan, dan bahkan fitnah-fitnah kepada jenazah tersebut akan berlaku. Contoh kita lihat kadang-kadang bukan pun ular hitam, kadang-kadang kita nampak perkara tersebut adalah contoh akar yang berwarna hitam. Maka bila kita lihat akar kayu berwarna hitam dalam kubur tersebut, kita kata oh ini ular. Daripada cerita akar berwarna hitam dah bertukar menjadi ular, akhir sekali sampai kepada orang yang terakhir dia kata jenazah kena beri ular. Jadi perkara-perkara sedemikian dikhawatiri akan menyebabkan fitnah kepada jenazah tersebut, yang mana hasilnya ialah kita dah melakukan perbuatan dosa kepada orang mati tersebut. Maka sebab itu layaknya untuk kita menjaga kaiban, untuk kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita ketika mana kita menguruskan jenazah dan sebagainya, ialah kita tidak menyebarkan sebarang perkara-perkara dan juga kaiban yang terjadi kepada jenazah tersebut. Kemudian terdengarlah bunyi gerincing rantai. Rasulullah SAW menyuruh kami membentangkan kain di atas kubur Sa'ad bin Mu'az ketika Nabi SAW akan mengebumikannya. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan adalah merupakan di antara sahabat Nabi yang sangat besar khidmatnya kepada Nabi SAW. Dan bahkan bukan sekadar khidmat dia, tetapi jasa dia kepada Islam sangat-sangat besar. Sedangkan Nabi SAW tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi SAW pergi berhijrah ke Taif, apa berlaku? Di Taif Nabi diejek, Nabi dibalikkan dengan batu sampai berdarah. Nabi pergi ke Habsyah, lalu Nabi SAW balik juga ke Madinah. Tapi satu-satunya tempat yang Nabi SAW berhijrah dan Nabi kekal dan Nabi meninggal di tempat di kota Madinah. Kita perlu tahu tuan-tuan, apa sumbangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kepada Nabi dan juga kepada agama Islam. Kalau tak ada Madinah tuan-tuan, Islam mungkin tak akan tersebar seperti hari ini. Besarnya sumbangan Sa'ad bin Mu'az tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az adalah kepala suku yang paling besar di kota Madinah. Kepala suku ataupun raja di kota Mekah adalah Abu Jahal. Sebab itu kalau kita lihat, Abu Jahal digelar sebagai raja di Mekah, tetapi kepala suku orang besar di Madinah adalah Sa'ad bin Mu'az. Suku yang paling besar di tuan-tuan, yang menyebabkan kebanyakan orang yang berada di Madinah masuk ke dalam agama Islam. Dan bila Nabi SAW sampai di Madinah,
bagaimana penerimaan orang-orang ketika mana Nabi sampai di Madinah. Mereka seru dan mereka sambut kedatangan Nabi SAW dengan kompak, dengan gendang, seolah-olah meraihkan kedatangan dan menyambut kedatangan Nabi SAW dengan sukarela mereka. Ini adalah hasil daripada sumbangan khidmat Sa'ad bin Mu'az, sehingga kan Nabi SAW menyatakan bahawa ihtazza 'arsy Allah, bergetarnya 'arsy Allah Subhanahu wa taala ketika matinya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya 70,000 malaikat melihat jenazah Sa'ad bin Mu'az, mengintai jenazah Sa'ad bin Mu'az daripada langit. Begitulah sumbangan Sa'ad bin Mu'az kepada agama Islam, dan layaklah bagi Sa'ad bin Mu'az mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebegini. Maknanya tuan-tuan, ketika mati saja Sa'ad bin Mu'az, arsy Allah itu bergetar dan malaikat disaksikan oleh 70,000 malaikat ketika mana Sa'ad bin Mu'az dikebumikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan dalam satu hadis Nabi mengatakan bahawa semua orang akan terkena dengan himpitan kubur. Semua orang akan terkena dengan himpitan kubur. Dan Nabi katakan, kalaulah ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang akan terlepas daripada himpitan kubur. Tapi terkena tak? Terkena. Sa'ad bin Mu'az terkena dengan himpitan kubur walaupun seketika. Yang mana Nabi sifatkan himpitan kubur itu, kalau sekali kita masuk adalah sadmatul ula, pada masuk saja pertama terus himpitan kubur terkena. Yang mana Nabi sifatkan himpitan kubur itu bila bergetar saja daripada timur sampai ke barat, semua terdengar himpitan kubur tersebut, tetapi manusia tak dengar. Maka disebabkan ini Nabi SAW memerintahkan, bila Nabi dah dengar saja bunyi gerincing ataupun bunyi rantai yang berada dalam kubur Sa'ad bin Mu'az, Nabi minta agar sahabat-sahabat Nabi bentangkan kain agar tidak berlakunya fitnah kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala. Sa'ad berkata ketika Nabi SAW masuk ke dalam kubur Sa'ad bin Mu'az, baginda memerintahkan kami untuk membentangkan kain di atas kuburnya, dan aku salah seorang yang memegang kain itu. Ulama berbeza pendapat mengenai perkara tersebut. Yang pertama dikatakan bahawa Abdullah bin Yazid, Suraih bin Ahmad dan Ahmad bin Hanbal melarang membentangkan kain di atas kubur lelaki, yang maknanya adalah khusus untuk wanita saja. Adapun Ahmad dan Ishaq melakukan perkara tersebut hanya terhadap mayat perempuan. Kerana kita tahu tuan-tuan, aurat mayat perempuan ini banyak, dan bahkan aurat ketika mana hidup pun banyak. Tetapi lelaki ini tidak ada masalah, dikurang dia daripada segi aurat. Abu Thawr berpendapat bahawa membentangkan kain di atas kubur lelaki dan perempuan tidak dilarang, maka tidak ada masalah, boleh dilakukan. Rasulullah SAW membentangkan kain di atas kubur lelaki dan perempuan kerana terdapat uzur ataupun alasan. Perkara itu pernah terjadi, baginda lakukan ketika menghubungikan Sa'ad bin Mu'az seperti dalam hadis yang di atas. Baik, itu adalah perbahasan berkaitan dengan membentangkan alas kubur ketika mana nak menghubungikan jenazah. Baik, kita lihat perbahasan yang seterusnya tuan-tuan, berkaitan dengan apa yang dibawa oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Di satu hadis dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka ada 3 perkara yang akan mengikuti mayat tersebut sehingga dia dikebumikan. 2 akan balik, 1 akan tinggal. Maka Nabi kata apa? Yang ikut itu, yang pertama adalah keluarga dia, yang kedua adalah harta dia, yang ketiga adalah amalan soleh dia. Akan balik 2, iaitu keluarga dan hartanya, dan akan tinggal adalah amalan soleh dia semata-mata di dalam kubur tersebut. Ahli keluarga kita datang tuan-tuan, bini kita akan tengok sampai di rumah, dia takkan hantar di kubur kerana tempoh indah dia telah berlaku. Ini kadang-kadang kita lihat ramai di kalangan wanita-wanita yang salah dari segi pemahaman. Tak apalah, saya nak tengok untuk kali yang terakhir, saya nak tengok untuk dia dikebumikan, kalau boleh
biarlah sampai ke kubur dan sebagainya. Tak boleh. Kerana tempoh indah dia telah berjalan ketika mana wafatnya dan ketika matinya suaminya. Maka di manakah tahap terakhir dia? Dia hanya sampai boleh dihantar di depan pintu rumah semata-mata. Ada pun nak pergi ke kubur, dah tak boleh. Kerana itu adalah larangan daripada Nabi SAW. Sungguh pun macam mana sayang sekalipun tuan-tuan, sungguh pun macam mana cinta sekalipun kita kepada suami kita, tetapi hanya sampai tahap di depan pintu rumah semata-mata. Ada pun yang menghantar itu mungkin barangkali anak-anak, barangkali ahli keluarga kita, adik-beradik, mak dan ayah kita yang akan hantar sampai ke kubur. Isteri kita bila? Setelah mana habis iddah, dipersilakan untuk lihat kubur kita tuan-tuan. Untuk dia pergi ke kubur dan tengok iddah, tak dibolehkan. Nak baca Yasin boleh tak? Baca Yasin kat rumah. Nak tahlil untuk dia, buat di rumah. Tak payah sampai ke kubur untuk baca tahlil. Sedang kenapa? Kerana kita dalam keadaan iddah pada ketika itu. Maka ketika mana ahli keluarga kita hantar, kita sampai ke kubur tuan-tuan, sayang macam mana sekalipun kita tuan-tuan, kita takkan duduk dengan jenazah tersebut dalam kubur. Bumi kalau saya tak pernah saya rego. Isteri saya dah katakan kita hidup semati, tak apalah kita hidup dan semati, hidup dalam kubur. Tak tuan-tuan, kita hidup semati ya, tapi bila kita dah mati, abang pergi dah duduk, nanti saya akan datang. Itu semata-mata. Maka dalam hal tersebut tuan-tuan, bila jenazah tersebut dah dikebumikan, apa berlaku tuan-tuan? Ahli keluarga kita akan balik. Dia akan balik ke rumah tuan-tuan. Bila dia balik ke rumah, dia akan ada urusan ke dunia adik. Mungkin ketika itu dah terlampau letih sangat, dah terlampau penat sangat, dia akan tidur. Adakah dia akan ingat kita? Mungkin ketika mana dia dah bangun sekarang, dia akan ingat balik kepada kita. Dia tengok baju-baju kita tergantung kat rumah, dan dia tengok katil kita dah kosong dan sebagainya, dia akan ingat kepada kita. Tapi untuk dia kekal bersama dengan kita dalam kubur, tidak sama sekali. Sampailah ketika mana ajal mereka sampai, barulah dia akan duduk bersama dengan kita di dalam kubur. Dan yang kedua, iaitu harta kita. Harta kita apa? Yang akan ikut kereta kita, motor kita. Mungkin ketika di mana kita hidup, kita ada beli motor. Ada saudara mara kita datang, pinjamlah motor kejap, nak bawa ke kubur, senang. Sebab apa? Sebab kereta banyak sangat ikut. Nanti kalau jam, nanti susah nak sampai ke kubur. Lalu dia pinjam motor kita tuan-tuan. Maka bila balik tuan-tuan, dia akan balik dengan motor kita. Dia tak akan tinggalkan motor kita dalam kereta, dalam kubur. Dan begitu juga dengan kereta-kereta kita. Dia akan bawa balik kereta kita balik ke rumah. Mana ada orang hantar terus sekali dengan kereta. Agama kita tak macam tu, tapi agama lain ada. Walaupun kereta dibakar tu, kereta kertas, Alphard ke, Velfire ke, ikut kelajuan lah. Kalau nak sampai awal, yang mewah sikit. Kalau nak lambat, yang kurang sikit. Jadi nak katakan, perkara-perkara tersebut, dua perkara ini akan ikut balik. Akan kembali ke rumah kita. Tapi yang akan kekal adalah amalan soleh kita. Yang mana amalan ini, dia tidak akan kembali dan dia akan kekal bersama dengan kita di dalam kubur kita tuan-tuan. Abu Nu'aim meriwayatkan hadis Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri ajraha li'abdin ba'da mautihi wa huwa fi qabri, man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhran aw bana masjidan aw waratha mashafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi." Hadis ini tuan-tuan, kita akan lihat besarnya benda yang boleh kita jadikan sebagai amal soleh kita. Hari ini kita lihat amal soleh, solat, zakat, puasa, haji. Solat, puasa, zakat, haji, itu sebagainya. Tapi sedangkan banyak amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan dan kita berkemampuan untuk kita lakukan selagi mana adanya hayat dalam badan kita. 7 perkara yang Nabi SAW mengatakan, 7 perkara yang akan menemani orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Yang pertama, Nabi katakan, ilmu man 'allama ilma. Siapa yang mengajarkan ilmu. Baik, mengajarkan ilmu ni tuan-tuan, jangan kita kecilkan skop pemikiran kita. Oh, kalau macam tu ustaz-ustaz sajalah yang boleh masuk dalam syurga, boleh dan sampaikan ilmu. Tak tuan-tuan, kita katakan apa-apa ilmu yang boleh memberi manfaat kepada manusia, itu adalah ilmu. Contoh kita katakan, kita ni lecturer tuan-tuan, bahagian elektrik tuan-tuan. Agak-agak kalau tuan-tuan tak ajarkan ilmu berkaitan dengan elektrik, bagaimana lampu ni boleh hidup tuan? Kalau tak ada lampu ni tuan-tuan, bagaimana kuliah boleh berjalan dalam keadaan gelap? Tak boleh
Maka sebab itu jangan kita kecilkan skop kita dengan mengatakan ni ilmu agama semata-mata, sedangkan kita ada ilmu yang kita boleh ajarkan kepada orang lain. Contoh orang tuan-tuan, kereta dia terbekalai dekat tengah highway tuan-tuan, kita ada ilmu mekanikal, kita katakan bang kalau sekian-sekian rosak sekian tolong tukar ini. Last akhir sekali tuan-tuan, kereta dia boleh berjalan dan kereta tersebut dibawa untuk datang ke masjid, dibawa untuk pergi ke program-program ilmu dan sebagainya. Itu adalah pahala yang akan sampai kepada dia. Sebab itu perkara-perkara sedemikian tuan-tuan, kita katakan ilmu yang diajarkan kepada manusia akan berkekalan sampai ke hari kiamat. Dia tidak akan berlari tuan-tuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, au ajran nahran, ataupun yang membuat aliran air ataupun pengairan yang dibinanya. Contoh orang-orang terdahulu tuan-tuan, dia cakap tak apa, tak ada masalah, kita gotong royong, kita buat sekian, kita gali parit. Tujuan untuk apa? Untuk berparitan kepada sawah padi dan sebagainya. Perkara-perkara sedemikian tuan-tuan, sungguh pun hanya sekadar burung yang minum tuan-tuan, pahala dia akan dapat. Sungguh pun kita katakan hanya sekadar burung datang singgah minum air yang kita buat gali depan parit dan sebagainya, pahala tetap Allah akan berikan kepada kita. Jangan kita hanya menganggap bahawa tak ada faedah. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia betul-betul kedekut, betul-betul bakhil tuan-tuan, sampaikan ni tanahku kau jangan usik, kau nak buat parit kau lencongkan tempat lain. Sedangkan dia tak tahu selagi mana tanah itu mengalirkan air tuan-tuan, selagi itulah pahalanya mengalir seperti mana air itu mengalir. Itu yang kedua. Yang kedua, hafara bi'run, yang menggali telaga. Menggali telaga. Kenapa menggali telaga tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi SAW ceritakan kepada kita. Ni hadis juga kita ceritakan di pustakaan pagi tadi. Saya katakan ada seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mak aku dah meninggal. Apa amalan yang terbaik yang aku boleh lakukan kepada mak aku? Amalan yang terbaik tuan-tuan, bukan amalan baik, amalan yang terbaik yang boleh aku lakukan untuk arwah mak aku. Nabi jawab apa? Nabi katakan, suqyal ma, bagi orang minum. Bagi orang minum tuan-tuan. Kita nampak benda tersebut basic, kita nampak benda tersebut sangat-sangat ringan, tetapi Nabi kata itu adalah amalan yang terbaik yang kamu boleh lakukan. Kita lihat tuan-tuan, barangkali ada di kalangan sahabat-sahabat yang dah pernah pergi umrah ataupun dah tengok dalam YouTube Haramain recording dan sebagainya. Bagaimana kita lihat ada di kalangan para jemaah yang dia dah selesai tawaf, dia akan buat khidmat satu perkara tuan-tuan. Apa dia? Dia akan pergi ke tempat botol zam-zam tersebut, dia ambil dalam 2-3 gelas, dia akan bagi kepada orang-orang yang sedang tawaf. Amalan tersebut kita nampak ringkas tuan-tuan, tetapi itulah amalan yang paling terbaik yang Nabi SAW berikan kepada kita. Boleh tak kita praktikkan hari ini? Boleh tuan-tuan. Kita pergi dekat bazar Ramadan tuan-tuan. Kita pergi ke bazar Ramadan, kita pergi ke gerai-gerai yang jual air dan sebagainya. Cukup sekadar RM20 tuan-tuan. Air mungkin orang jual RM2, RM3, kita katakan ni saya sedekahkan. Anda kata ada orang beli air kata dah bayar. Kita dapat dua pahala tuan-tuan. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah, pahala yang kedua adalah pahala bagi orang minum. Dan kalau dia berbuka puasa dengan air tersebut, dapat 3 pahala. Nabi katakan, man fatara sha'iman, siapa yang bagi orang makan ketika mana berbuka, maka dia akan mendapat pahala orang berbuka tersebut, la yanqusu minhu syai'an, dan Allah takkan kurang pun walaupun sedikit daripada pahala orang berpuasa tersebut. 3 pahala dalam satu amalan tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hal ni menggali bilik, contoh dulu kita buat program perigi di Keboja, alhamdulillah ramai buat tuan-tuan. Dan kita sendiri kita lihat dan kita saksikan tuan-tuan, bagaimana orang-orang di sana mereka nak minum air pun sangat-sangat susah. Sehingga kan tempat untuk mereka duduk tersebut terpaksa berjalan jauh untuk dapatkan air minuman. Tapi dengan air yang kita gali, dengan perigi yang kita gali tuan-tuan, memudahkan mereka untuk mereka masak, memudahkan mereka untuk mereka minum, memudahkan mereka untuk mereka ambil wuduk dan sebagainya. Maka inilah yang kita katakan pahala yang soleh yang akan ikut bersama kita di dalam kubur kelak tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, Nabi katakan awwarasan nakhlan, ataupun menanam pokok kurma. Di sini tuan-tuan kita katakan
Jangan kita kecilkan skop kita dengan kita katakan, oh mana dalam hadis ni hanya sekadar pokok kurma saja yang dapat pahala tersebut. Kita tanam pokok durian, kita tanam pokok jambu, kita tanam pokok betik, tak dapat apa-apa. Tak, tuan-tuan. Kalaulah Nabi SAW kata dalam hadis ni, tuan-tuan, siapa yang menanam pokok durian dia dapat pahala. Orang Arab dia kata I can breathe gitu. Aku tak boleh fikir, tak boleh fikir. Macam mana roman pokok durian ni, tuan? Jangan cakap macam mana muka pokok durian aku tak tahu. Tapi Nabi cakap perkara-perkara tersebut sesuai dengan zaman Nabi, sesuai dengan keadaan pokok yang orang Arab kenal. Yang mana pokok kurma ni adalah pokok yang kekal lama. Contoh kita katakan, tuan-tuan, sekarang ini ada pokok durian. Pokok durian, kita lihat pemikiran atuk-atuk kita dulu, tuan-tuan, tonyang-tonyang kita dulu. Dia kata apa? Aku tahu aku tak boleh makan, tapi sekurang-kurangnya cucu cicit aku dia boleh makan. Itu pemikiran orang lama. Dia tahu bila orang makan buah ni, tuan-tuan, pahala dia akan mengalir kepada orang yang berada dalam kubur. Itu pemikiran orang. Kalau Nabi katakan siapa tanam anggur, pokok anggur ni hanya dalam beberapa tahun saja kemudian dia mati. Pokok kurma dia akan kekal sampai 100 tahun barangkali. Begitu juga dengan pokok durian dan pokok mangga, pokok quinine, pokok apa dah segala, tuan-tuan. Kalau anda kata kita tanam, tuan-tuan, anak cucu cicit kita makan, tuan-tuan, kita akan dapat pahala, tuan-tuan. Bukan bermakna buat apa guna tanam, umur aku dah pendek kan, biar aku tak payah tanam. Bukan begitu sifatnya, tuan-tuan. Tapi kita fikirkan siapa yang akan makan. Kita tanam pokok betik, tuan-tuan, selagi mana ada binatang yang makan buah betik tersebut, tuan-tuan, selagi itulah pahala itu akan mengalir kepada kita dan kita akan dapat pahala itu sampailah ke bila-bila, tuan-tuan. Baik. Kemudian ada katakan au bana masjid, ataupun siapa yang membina masjid, au waratha mushafan, ataupun siapa yang mewakafkan Al-Quranul Karim. Kita katakan bila pergi ke Masjidil Haram, kita tengok ada orang yang mewakafkan Al-Quran dan sebagainya, maka itu adalah amalan soleh. Dan bahkan kalau kita lihat, bukan sekadar di Masjidil Haram saja kita boleh wakafkan Al-Quran, kita di Malaysia juga, tuan-tuan, kita boleh wakafkan Al-Quran. Anak-anak kita, tuan-tuan, yang hafiz Al-Quran, yang duduk dekat madrasah tahfiz dan sebagainya, kita wakafkan Al-Quran. Selagi mana mereka baca Al-Quran tersebut, selagi itulah kita akan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, tuan-tuan, dikatakan man aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, meninggalkan seorang anak yang akan mendoakan keampunan baginya setelah mereka meninggal. Sikit gitu dan sikit kan. Satu hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang ada seorang lelaki dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hari kiamat. Lalu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, duduk di makam yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu dia tanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kenapa aku boleh dapat macam ni? Dengan apa aku boleh dapat nikmat sedemikian? Maka Allah mengatakan bahawa dengan anak kamu meminta keampunan kepadaku untuk setelah kau meninggal, anak kau tak pernah lupa untuk mengatakan Allahumma gfirli zunubi wa liwalidayya. Ya, anak yang soleh setelah mana mak dan ayah mereka meninggal bukan terputus terus, tetapi mereka akan minta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk ibu dan ayah mereka. Dan ketika mana ayah dan ibu mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan bangkitkan mereka berdua ini di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi mengatakan bahawa doa seorang mak dan seorang ayah kepada anaknya dan doa seorang anak kepada mak dan ayahnya tidak ada hijab di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka. Maka sebab itu kalau kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk mak dan ayah kita, tak ada hijab, tuan-tuan. Jangan kita katakan saya ni berdosa ya Allah, mungkin ada hijab. Tak, tuan-tuan. Doa kita untuk mak dan ayah kita tak ada hijab di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima. Begitu juga doa seorang mak dan ayah kepada anaknya tidak akan ada hijab di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan terima. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang masih lagi sama. Apakah amalan yang akan dibawa oleh seseorang di dalam kubur mereka ketika mana mereka telah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.